Tetapi, sebagai manusia yang tak pernah mengenal putus asa, saya cuba memberikan penentangan sedaya mungkin. Setiap kali saya cuba melawan, semakin kuat batang leher ditekan. Semua ikhtiar dan usaha telah dilakukan, hasilnya tidak ada apa-apa, hanya rasa sakit yang diperolehi. Usaha terakhir yang dapat dilakukan ialah menyerahkan segala-galanya pada Allah. Kalau sudah janji mati dalam bilik misteri ini, maka saya relakan. Barangkali perkara ini memang ditakdirkan untuk hamba Allah yang hina, bisik batin. Walaupun begitu, mulut tidak lekang membaca beberapa potong ayat Quran untuk mengusir makhluk halus. Suara ketawa Syafi'i bertukar menjadi suara budak kecil merengek minta susu. Nadanya tidak sekeras tadi, macam ada sedikit kelembutannya. Ada perubahan kecil yang diperolehi. Muka tidak lagi ditekan sekuat tadi, malah boleh digerakkan ke kiri dan ke kanan secara perlahan-lahan. Hidung juga tidak terasa pedih, boleh menarik dan melepaskan nafas dengan selesa. Tetapi, kaki kiri tidak boleh digerakkan, kalau digerakkan amat sakit sekali. Tulang temulang terasa bagaikan dipatah-patahkan orang. Kaki besar yang berbulu tidak berubah kedudukannya. Masih macam tadi, masih berada di sebelah kiri kepala. Bulu roma kakinya yang keras macam bulu hidung tidak lagi mencucuk cuping telinga. Dalam usaha saya mahu melihat wajah pemilik kaki besar berbulu tebal, perlahan-lahan saya cuba dongakkan muka. Saya mengeluh kesakitan, batang leher terasa seperti dipulas dengan kuat. Cepat-cepat saya tundukkan kepala merenung lantai. Gegendang telinga mula menangkap bunyi hembusan nafas yang kuat dari makhluk aneh, macam bunyi lembu mendengus. Dalam situasi yang serba tidak kena itu, teringat kehadiran makhluk aneh itu saat saya berniat mahu menumbuk Syafi'i. Artinya, Syafi'i dan makhluk aneh ada hubungan sulit antara satu sama lain. Saya harus memilih jalan selamat dengan menafikan niat untuk menumbuk atau memukul Syafi'i. Saya terus mematikan diri dan membuka pintu batin membaca ayat-ayat Quran pengusir makhluk jahat. Perlahan-lahan kelopak mata saya buka. Sasarannya ialah tubuh Datuk. Kehadiran si kaki besar dan Syafi'i dilupakan seketika. Mereka tidak sepenting Datuk dalam hidup ini. Suara Syafi'i yang merengek tidak kedengaran lagi. Dengusan nafas makhluk aneh hanya muncul sekali-sekala. Dalam keadaan yang sama-sama, saya lihat Datuk sudah dapat berdiri. Dia dikelilingi kabus nipis yang muncul dari celah-celah papan lantai. Dengan sepasang tangan kabus yang mengelilinginya dikuat berkali-kali hingga kabus itu beredar ke arah lain. Tetapi, kabus yang lain pula terus muncul dari celah papan membuat Datuk terbatuk-batuk. Dia nampak kelemasan. Kerana merasakan dirinya semakin terancam, Datuk segera angkat kaki kanan separas lutut kiri sambil berzikir dan berselawat. Kaki kanannya dihentakkan ke papan lantai dengan sekuat hati. Semua kabus yang ada di sisinya bersatu, bergulung macam tikar, bergolek menuju ke tempat Datuk menghentak kaki dan terus hilang bagaikan meresap di celah-celah papan lantai. Secara tidak diduga, ketika Datuk melihat ke kanan untuk memastikan apakah kabus masih muncul untuk mengelilingi dirinya, dia terpandangkan saya yang tertiarap di lantai dengan sepasang tangan terkapai-kapai. "Tama," Datuk menyeru nama saya. "Untuk." Cuma itu saja yang mampu saya luahkan. Saya tercungap-cungap keletihan dan sukar bernafas. Bahagian belakang saya seperti ditekan sesuatu. Datuk bagaikan tahu apa yang bakal dilakukan kerana dia tahu saya tak boleh bersuara dengan lantang. Dia segera angkat tangan memberi isyarat supaya bertenang. Arahan itu segera dibalas dengan kedipan mata. "Tama," ulang Datuk. Saya segera merenung ke arahnya sambil mengerakkan kelopak mata. "Bertahan dan sabar, Tama," tuturnya lagi. Saya gerakkan kelopak mata, tanda mendengar. "Bacalah beberapa ayat pilihan dari surah Al-Jin," Datuk menambah. Dengan izin Allah juga dalam sekelip mata kaki besar yang berbulu hilang dari penglihatan. Anehnya, ruang bilik masih terasa bergegar. Gegaran itu membuat katil bergerak, bantal jatuh di lantai. Datuk yang berdiri bagaikan tidak tersentuh dengan gegaran itu. Dia masih berdiri dalam keadaan selesa sambil melihat bantal bergolek di lantai dan di katil bergerak ke sana ke sini. Sebab saja gegaran berhenti, terdengar bunyi deru angin yang kencang menyerbu ke dalam ruang bilik menerusi tingkap yang terdedah. Tidak tahu bagaimana tingkap yang tertutup boleh terbuka sendiri.
Angin yang berpusu-pusu dalam bilik menerbangkan apa saja, termasuk gebar dan jam dinding. Dalam situasi yang serba mencemaskan itu, Syafi'i tidak bersuara langsung. Pak Habib dan Jamaluddin yang tidur di luar pintu bilik terus lina. Tidak sedar langsung apa yang terjadi dalam bilik. Sungguh mendebarkan bila melihat sekujur tubuh Syafi'i bergolek ke kiri ke kanan macam mayat. Setiap detik yang berlaku depan mata, Datuk ikuti penuh teliti. Peliknya dia tidak bertindak langsung, sekadar jadi pemerhati. Barangkali gerak-geri Datuk sudah dipukau oleh si kaki besar yang berbulu itu sebelum dia menghilangkan diri sebentar tadi. Terniat juga mahu menjerit memanggil Pak Habib dan Jamaluddin supaya datang membantu Datuk yang dipukau. Niat itu terpaksa dibatalkan. Kalau dipanggil pun mereka tidak akan mendengarnya. Deru angin kencang mengatasi segala macam bunyi. Tama, renungan segera saya arahkan pada Datuk. Dia kelihatan tidak bermaya sekali, tetapi cuba mahu menuturkan sesuatu kepada saya. Suaranya tidak keluar. Datuk sandarkan tubuh ke dinding, menahan dirinya dari jatuh ditolak angin kencang. Mungkin keletihan atau kehabisan tenaga, perlahan-lahan Datuk jatuh terduduk. Matanya masih mengawasi apa yang berlaku dalam bilik misteri. Cuma dia tidak boleh bergerak dan bersuara. Satu-satu cara yang boleh dilakukan untuk mengatasi kegawatan yang dihadapi ialah penyerahan diri zahir batin pada Allah yang Maha Kuasa, membaca ayat-ayat Quran pilihan penuh khusyuk dan memahami maknanya sekali. Kerana kaki besar yang berbulu tebal tiada di sisi, saya boleh bergerak. Perkara pertama yang saya lakukan ialah duduk bersila dengan kedua-dua tangan memeluk tubuh. Saya kosongkan dada dan fikiran lalu diisikan dengan penyerahan diri seluruhnya pada Allah. Saya hiasi dengan zikir dan selawat dalam keadaan bertafakur. Tiba-tiba terasa ruang bilik seperti bergerak, macam digoncang oleh tenaga yang luar biasa. Serentak dengan itu terasa ada objek lembut jatuh atas kepala dan bergerak lemah turun ke leher terus ke bahu. Seterusnya benda lembut itu dengan pantas meliliti batang leher. Kalbu saya kuat mengatakan benda lembut yang melingkar di leher ialah ular. Saya membuat keputusan berhenti dari bertafakur yang sedang dilaksanakan. Kelopak mata segera saya gerakkan untuk dibuka. Ada bisikan halus datang melarang saya membuka mata. Disuruhnya saya terus memejamkan mata. Disuruh bertahan semampu yang boleh. Jangan bergerak, jangan berhenti berzikir dan berselawat. Suara halus mengajar saya membaca beberapa potong ayat dari Quran yang menurutnya cukup ampuh untuk menentang kuasa jahat. Sungguh menakjubkan dengan sekali ajar terus melekat. Saya dapat mengingatinya dengan tepat dan betul. Pembacaannya lancar sekali. Baca sekarang, semampu yang boleh, jangan berhenti. Suara halus itu mengingatkan saya. Apa yang disuruhnya segera saya lakukan. Sebelum jumlah bacaan mencapai 1000 kali, benda lembut di leher terasa menjadi keras. Tetapi, lilitannya kian kemas menjerut menyukarkan saya bernafas. Tulang temulang dan daging leher rasanya sudah hancur. Buah halkum terasa mahu pecah. Sesungguhnya saya tidak terdaya lagi untuk melakukan penentangan. Nyawa bagaikan mahu berpisah dengan jasad. Saya tidak dapat mengulangi ayat-ayat yang diberi oleh suara ghaib itu. Kerana yakin nyawa akan tercabut, saya terus mengucap 2 kalimah syahadat. Setelah itu segala-galanya terasa seperti kosong, sunyi dan sepi. Tiada apa yang dapat diingati dalam otak. Tubuh terasa mengecil. Suara ghaib yang selalu membisikkan ayat-ayat suci ke telinga terdengar sayup-sayup dan akhirnya terus hilang. Tubuh yang mengecil terangkat dari lantai, berada di awang-awangan sebentar sebelum dilemparkan ke kawasan gelap gelita. Suasana sepi segera bertukar menjadi hiruk-pikuk. Ada bermacam-macam dan berbagai-bagai suara lelaki dan perempuan mengerang, merintih, merengek kenikmatan. Hilang suara tersebut diganti pula suara orang mengerang kesakitan yang amat sangat. Saya hanya mendengar suara saja sedangkan bentuk dan rupa tidak kelihatan langsung. Saya memang berada di suatu dunia yang sungguh asing sekali. Jauh di sudut kawasan yang luas terlihat cahaya lampu minyak tanah bergerak ke arah saya. Bila sudah menghampiri saya dalam jarak kira-kira 7 kaki, cahaya lampu minyak tanah itu terus hilang.